pandai. Mereka berzikir, kita berzikir. Mereka 40,000, kita 40 saja. Rabi'atul Adawiyah, wali perempuan, dia jatuh daripada atas bawah, golek kot tangga, pertaruh kuku soyok. Dia tangga zaman dulu, bukan zaman ni, di comel mozaik, pasal tak, tangga kayu, jadi ada sejari je tak taruh, jari lain taruh kaki menelan, dia pun menangis. Lalu seorang laki-laki tengok dia menangis kerana jatuh darah sikit, menangis. Dia kata ada padang dengan nama besar Rabi'atul Adawiyah, nak luka sikit pun nangis. Jawab Rabi'atul Adawiyah, tu nangis bukan yang luka, yang tak luka ni. Kenapa? Setiap luka akan mengkafarahkan dosa. Maka dia tak cukup satu jari untuk mengkafarahkan 10 dosa. Tu orang dekat dengan Allah. Tak? Jadi zikrullah, zikir yang terbaik, zikir di dalam sembahyang. Allahu Akbar, zikrullah. Nampak? Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh, itu zikir. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kita baca surah Al-Fatihah, zikir. Kita rakaat, subhanallah, kita kata Allahu Akbar, zikir. Subhanallah wa bihamdi, zikir. Nampak? Subhana rabbiyal azim, zikir. Subhana rabbiyal a'la, zikir. Maksud kata setengah ulama, orang yang solat, orang yang berzikir. Kemudian zikir lagi lepas sembahyang. Nabi kata man qala ba'da kulli maktubah, lepas siap-siap sembahyang waktu, siapa yang kata subhanallah salasam wa salasin, subhanallah 33 kali, walhamdulillah salasam wa salasin, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar salasam wa salasin, 33 kali Allahu akbar. Kata. Cuma kalau disebut dengan bilangan, maka kita biar cukup. Kalau tak sebut dengan bilangan, lebih banyak lebih baik. Lagi. Contoh, Allah kata fazkurullah, berzikirlah kamu akan Allah. Tidak sebut bilangan berapa. Kita sebut baik pada tak sebut. 2 baik pada Kenapa? Aksaru fa'la, aksaru sawaba, lebih banyak buat, lebih banyak pahala. Tapi kalau dalam hadis sebut bilangan, man qala subhanallah salasan wa salasin, siapa sebut subhanallah 33, ada isim adat, ada ma'dud di situ, ada bilangan di situ. Yang afdal ikut cukup bilangan. Maka hadis yang menyebut subhanallah lepas sembahyang ini ada 2 hadis yang popular, satunya 33, satunya 11. Lepas tu kita akan jumpa tasbih, orang tulis raika 11 dan 33 ataupun 100. Ada yang 11 pendek. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 11 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 11 kali. Ada riwayat yang paling banyak 33 kali. Pada tasbih ni ada 33 dan ada yang 33, 33. Jadi 100. 100 tu Allahu akbar. Tapi kat kita tak ada lebih dari 100. Nampak tak? Kalau kita pergi di Indonesia, tasbih ada 100, ada 300, ada 500, ada 1000 ada, 10,000 ada. Nampak? Mau tasbih, mau yang berapa ribu? 10,000 dah. Sebelah itu. Lepas seguni gandum sampai. Nampak? Dia duduklah store dia rumah dia. Subhanallah. Habis seguni gandum, lebih tu. Nampak? Datuk orang neganya Allah tu, tijaratan dan tabur. Perniagaan yang tidak akan rugi. Sebutlah Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah. Semua itu menuju ke syurga Allah. Martabat tinggi rendah itu qadar mana yang diberitahu oleh Nabi. Hakikat sebenar semuanya mau sebutlah zikir apa pun pasti lumayan. Kerana bila orang itu berzikir, dia sudah bekerja dengan Allah. Maka yang membayar gajinya adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan Terengganu. Kerajaan Allah yang bayar. Kita kerja bandoran, putih sapok. Kerajaan mana kita kerja? Kerajaan kan? Allah bayar ke kerajaan bayar? Kerajaan lah bayar. Boleh 1,000. Lagi sebulan. Jadi sekarang ni 2,500.
Tapi kalau kita kata subhanallah, kita pergi depan syukir, depan orang dari imam, MP2, SK2, kita pun subhanallah, 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 subhanallah 7 kali. Minta 700. MBW 700. Jom. Sebab bila kita kata subhanallah, kita kerja dengan siapa? Kerja dengan Allah. Faham lagi? Bila kerja dengan Allah, siapa bayar? Allah lah bayar. Bila Allah bayar, sama tak dengan gaji kerajaan dunia? Doa kerana Allah ni ghaniyun 'anil 'alamin. Dia lebih kaya daripada sekalian alam. Kita nak banding dengan negara Singapura, memanglah besar Singapura. Kita nak banding dengan Sweden. Kita pergi di Sweden, pada penganggur $700. Penganggur. Faham lagi? Penganggur. Penjaga macam bank. Dengan aircon, dengan internet 24 jam, dengan sofa, dengan peti sejuk, dengan meja snooker je. Nah, mewah. Itu baru atas bumi. Tak, bandingkan siapa yang kerja dengan Allah. Man qala subhanallah. Siapa kata subhanallah sekali ya, tamla'ul mizan yaumil qiyamah. Nabi kata pernah mizan neraca pada hari kiamat. Kenapa? Kerana kerja dengan Allah. Faham lagi? Jadi mudah-mudahan kalau tidak banyak, sedikit kita ambil pengajaran lah. Dan ambil kefahaman daripada yang dibacakan tadi. Nah, tidak akan berlaku kiamat, melainkan atas sejahat-jahat manusia yang ada di bumi. Allah matikan dulu orang yang beriman. Kerana Allah itu Rahim bil mukminin, sangat kasih sayang dengan orang yang beriman. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab soalan, saya diwakil dari pihak madrasah pihak Musalla Asy-Syakiri untuk melancarkan kutipan derma semangat tentang perempuan pada malam ini. Kita nak tukar atap musalla, atap kita ni serta urusan bertabiran. Lebih kurang RM10,000. Jadi siapa yang ada nak beri kepada sumbangan yang banyak, boleh ke akaun PNB Surau 220654878703 Muhammad Awang bin Abu Bakar. Tabung Musalla Asy-Syakiri yang ada sila bergerak apa benda ni, petugas untuk memungut derma. Pakai galon kita. Dia tak. Dia. Kita nak tukar atap pula. Kita masuklah kubur dah. Nanti kita perlu waktu ke atas. Sedekahun jariyatun. Berjalanlah sedekah itu. Maksudnya orang masuk orang atas orang yang perlu nanti kita ada dengan atas tu, maka sedekah kita itu jariyah. Masuk orang dalam surga, masuk berjalanlah pergi ke buku amal kita, tambah pahala. Dan bila tambah pahala, turun rahmat kita di alam barzakh. Dalam apa ni, GWSP ada 80,000. Tak seorang layak tu orang dah 10,000. Ketika Sayyidina Umar, dia tengok seorang lelaki-lelaki. Dia buat atap di kubur ayam. Dia buat zinc, itulah buat atap. Dia kata, apa buat atap itu? Nak suruh sejuk banyak. Sayyidina Umar kata, Umar, jangan buat. Innama yazilluhu amalu. Yang jadi sejuk tak tu amal dia masih hidup tu. Dia ada sedekah tau. Jadi kalau kita ada sedekah, kubur kita ada atas, sejuk kat kita. Faham? Tapi kubur kita ada comel atas dengan ada pedal lagi pun semua. Faham? Tapi tidak ada amal. Panas adalah kubur. Baik, kita tengok soalan orang batu buruk. Sambil-sambil kita menderma untuk buat atap baru kita. Minum arak kedai kafe. Customer orang kafe minum kasbet di kedai. Boleh ke kerajaan Islam ada hak nak larang? Boleh. Baik. Mana besi tu? Baik. Dia kata kalau orang kafe dia minum arak di kedai orang kafe, yang minumnya orang kafe, adakah orang Islam, kerajaan Islam kena larang? Jawabnya tak. Kerajaan Islam ini dia tidak melarang orang kafe minum arak. Padahal minum arak itu hukumnya haram ke atas orang sekalian manusia. Sekalian nama manusia wajib makan yang halal, minum yang halal. Segala orang, tak kira apa agama.
Sebab tu orang bukan Islam, jika mereka ini makan makanan yang haram, akan diazab. Kalau minum makanan yang haram, akan diazab. Cuma apabila mereka duduk di dalam negara yang dimiliki oleh orang Islam, maka pemerintah ulul amri tidak wajib mengenakan hukuman dan tidak dibenarkan untuk melarang mereka. Hanya mentakwak untuk meninggalkan ajaran mereka kepada ajaran Islam. Nah, jadi umat Islam, kerajaan Islam dibenarkan mengawal kegiatan-kegiatan tersebut. Cuma kalau dia nak buat berlebih-lebihan, maka kerajaan Islam berkuasa untuk menyikat. Gitu. Soalan seterusnya. Makan ikan kering dan ikan perkasam haram jika dicuri. Taklah kita buat sendiri, tengok cara buat. Kalau mau makan ikan kering, ikan perkasam itu, mu jeruk tu sekali dengan tahi, dengan darah dia, tak siang dulu, maka hukumnya haram. Kerana najis itu akan merebak kepada isi. Lepas tu nak buat ikan jeruk, ikan perkasam, ikan kering, kena siang. Buang darah. Ikan itu halal, tapi yang haram itu najis. Kita setuh ikan ni pasal pak gitu, suci. Tapi kalau kita darahnya tu kita pak tangan darah, najis. Maksud halal makan tu bukan makan rekor, tak kembung, tak siang. Maksud halal tidak wajib disembelih. Bila mu nak makan, mu kena siang, buang tahi, buang perut, buang najis, buang darah. Itu haram makan. Allah kata, audaman masfuhan. Haram mu makan darah yang sedang mengalir tu. Jadi bersihkan ikan kering, letak garam, jemur. Bini saya romantik tapi jenis minta piti. Dan dia tidak mengeluh. Apakah hukum mengeluh? Dia kata bini dia sangat romantik, kasih sayang dengan suami, tapi suka minta duit. Dah bagilah dia minta. Kamu suami, betul tak? Kan kita suami, kerja kita ini cari duit. Kerja isteri habiskan duit kita. Boleh dah pergabungan. Kalau dia cari duit, dia pagi hutang tanduk tukar berabi, dah ke sewe namanya. Lagi. Dah minta piti sama. Dah kalau tak boleh nak nikah dengan perempuan yang tak mau minta piti, nikahlah dengan laki-laki. Betul tak? Jadi beri minta banyak, minta sikit-sikit. Tak ada piti, tak sawi. Dah pilih nak berhenti, dah akan berhenti. Siapa mati? Lagi. Pagi tak ada 70, sekarang tak pula 80. Lagi. Padahal beri kita tak dapat. Cuma kita nasihat. Kalau berlebihan orang, dia banyak-banyak kat tadi bidak. Tapi ada kat sini tak ada. Kalau tak wing nyamuk. Kalau tak wing ngajuk. Kalau tak wing dah perlu. Kubur yang sudah lama ratusan tahun, bolehkah letak kereta di atasnya? Jika kubur yang sudah tidak ada lagi di dalamnya dan sudah tidak dipakai lagi, bolehlah dibuat benda lain. Melainkan tanah itu tanah wakaf kubur. Tak boleh. Maksudnya kalau tanah wakaf itu tanah wakaf kubur, boleh tanam mayat lain yang di kubur. Kerana kubur itu dikira sudah tak ada beratus tahun. Tak boleh nak buat bangunan, nak buat apa, tak boleh. Pada permainan playground tak boleh lagi. Yang kata boleh itu buat bangunan dan sebagainya bukan tanah wakaf kubur. Tanah saja-saja terbiar itu bukan wakaf kubur. Ada kubur yang zaman dulu, atau katakan sudah tidak ada orang di dalam. Boleh buat bangunan lain. Soalan seterusnya. Syarikat saya ada bagi tabel untuk update aktiviti setiap hari. Jika saya menggunakan tablet untuk keperluan lain, contoh macam main game, tengok YouTube, apakah hukumnya? Baik. Inilah kita kerja kerajaan ada komputer dan kita dibekalkan talian internet kerana urusan kerja. Boleh tak kita tengok benda lain? Jawabnya, kalau sikit-sikit itu dah sambung berlebih kurang dibolehkan. Kalau lebih daripada yang
sepatutnya, maka kita sudah melakukan kesalahan. Nah, tidak, kalau kita jadi majikan, adakah kita marah pekerja kita yang sudah selesai kerjanya? Nah, dia menggunakan wifi untuk tengok YouTube dah kan? Kita tak marah lah, kerana kerjanya sudah selesai. Tapi kerja dah sudah pada tengok YouTube saja. Nah, itu baru kita marah. Maka kalau orang lain marah, kita marah juga. Sama sajalah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita suka, orang pun suka juga. Kalau kita tak suka, orang tak suka juga. Ada orang yang menggunakan kemudahan cepat kerja melampau-lampau. Nah, cuba mu jadi majikan, pun suka dah kerja begitu. Oh, dah suka ya. Dah mu jadi pekerja, padahal pun dah buat orang. Jadi jangan berlebih-lebihan. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang yang berlebih-lebihan. Soalan seterusnya. Jika selawat sebut sallallahu dapat pahala atau tidak? Kerana padanya sallallahu. Itu tak apa sebab pelak tak mulut kita. Baik. Dia kata kita selawat sallallahu. Sad lam ada satu. Sad datang sa. Kalau sin datang sa, sad datang sa. Lam bukan datang la. Lam datang la. Tapi sallallahu. Ada orang sallallahu. Sallallahu. Yang sepatutnya salat. Sallallahu wa sallama alaihi. Terawih kata. Yang terawih. Bila tak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang belakang sallallahu. Sallallahu. Patutnya sallallahu. Jawabnya, kalau kita sebut dengan sallallahu dan kita dalam keadaan pelat, hukumnya dikira selawat itu. Faham lagi? Cuma sebutan kita tidak usaha, tidak fasih. Sebutan yang fasih, solat. Sama macam Allahu Akbar. Alif datang A, bukan alif datang O. Jadi Allah. Ada orang Allah. O tu kedai kopi O. Faham lagi? Soalan seterusnya. Masa saya solat, saya rasa kurang satu rakaat. Tambah satu rakaat, tapi masa saya rakaat, mari rasa dah cukup. Dan saya duduk tayat balik. Bila duduk, rasa kurang pula. Saya kena tunggu duduk ke tayat ke buat ni. Dia semayang rakaat yang terakhir. Solat asar. Faham lagi? Solat asar. Tak dah. Jadi tiba-tiba baca ketiga. Faham lagi? Ataupun dia sudah sujud, dia bangun 3 ke 4. Maka 4 dah, ketiga. Dia pun 4 dah, 4 dah baca tayat. Bila bahaya ketiga. Jadi kalau 4 ketiga, hukumnya 3. Wajib kena berdiri semula, baca Fatihah, rakaat, tidak, 2 kali sujud, tayat akhir, sujud sahwi 2 kali, baru salam. Saya nak hantar anak saya lepas sesi persekolahan hingga lepas asar. Malam mengaji, baca buku pula di rumah. Adakah tingkatan saya seperti memaksa anak saya? Siang sekolah, petang baca, ada tambahan tak upah. Malam dia suruh mengaji, kemudian baca buku lagi. Adakah dikira paksa? Setiap ibu bapa, dia akan kenal dengan anaknya sendiri. Ada anak yang suka begitu, dan ada anak yang tidak mampu. Maka jangan kita berlebih-lebihan. Faham lagi? Kerana minda budak-budak. Nah, kita nak skor tu, nak kejar ke skor tu, sampai letih budak. Dari pagi sekolah, lepas tu tambah lagi sampai ke asar. Balik sekolah suruh baca buku pula, suruh kerja pula. Kalau budak yang mampu, silakan. Budak yang seronok begitu, silakan. Nah, budak yang keletihan, jangan kita paksa. Nampak? Kita dulu sekolah balik tengah hari. Besar biraku, betis bulu. Anak kita kecil ni, dah satu tu balik pukul 5 petang. 6.45 turun tak? Soalan seterusnya. Suami suruh buat air, isteri suruh suami tunggu dulu sebab nak mengaji. Dosa ke tak? Jawabnya, kalau suami suruh segera,
tidak boleh terima ditangguh, wajib kena sedia. Isteri tak wajib wa'ai suami. Faham lagi? Tapi bila suami suruh, wajib taat. Setiap yang suami suruh, yang tidak haram, wajib taat. Faham lagi? Dia gitu. Jadi dah mu tahu lelaki pun. Nah, boleh tak tangguh? Tak apa. Tak apa. Tak boleh kalau tangguh ngamuk. Kena buat. Kita nak jawab kau, dia dah lelaki pun pada isteri. Ada suami tak ada hak. Buat air tidak ada semuka dia. Okey, ada suami itu. Ada suami tak ada. Muka apa aku dua air buat dua. Jadi kita nak tahu mana perangai suami. Ada suami yang lembut ke dia. Asal buat ni, waktu balok waktu balak. Bingung tu bingung. Nak buat bentuk padahlah. Padahal muka pun. Jadi gini, patutnya apa saja pun tinggal dulu. Nampak? Tinggal dulu. Kerana apa? Kerana ada beberapa riwayat yang menyebut idza da'a rajulun imra'atah. Nampak? Falta'ti walau kana 'ala tanur atau kama qala. Apabila seorang suami memanggil isterinya, maka segerakan datang kepadanya walaupun sedang sibuk di dapur. Nampak? Tengok sibuk. Tengok goreng ikan. Mari tak? Lepo. Sotek. Piu. Di kat laki. Itu yang terbaik. Betul tak? Tengok giling lepok. Mari tak? Piu. Lepo. Itu giling. Lompat lagi. Itu perempuan yang solehah yang terbaik. Betul tak? Itu guru kita dulu lagi. Tahun 90-an. Jadi kita pergi rumah dia ziarah. Jadi bapa ni bawa belakang rumah bawa. Jadi nak suruh buat air. Itu guru ni nak suruh pergi buat air kan. Dia kata atas. Gitu. Lepas tu dengar dia air tu ada orang mati. 5 minit sampai. Kita kira lama pula lepas tu. Jak kita kok. Dia bukan selalu bunyi dia berlari dia pada belakang. Tahu atas papan, rumah papan. Nampak? Bini kita ni hancur meja. Tak buat bagi. Faham lagi tak? Dah yang ngadak tadi westing, mak ayah panggil mak datang ni. Lelah kita jadi ayah. Dia nak orang dia dah. Perempuan solehah. Betul tak? Perempuan solehah ni serba-serbi jadi. Muka tak ramai ni tapi kita kau tengok kau kenal, kau tengok kau suka. Betul tak? Muka ramai tapi dah mulut macam poker. Nampak tak? Kena tidak. Soalan seterusnya. Memadai atau tidak kita pakai pelitup muka, kita menguat tanpa menutup mulut. Tutup mulut dengan tangan. Walaupun pakai pelitup muka. Kerana keluar pada istilah ulama. Nabi kata man tasa'ala faliyadha fi ada fahmi. Barang siapa yang menguat, letakkan tangannya di atas mulutnya. Fa inna syaitan yadkhulu atau kama qala, kerana syaitan dia nak masuk. Jadi kalau kita pakai topeng dah, boleh jadi dia tak masuk dah, takut topeng. Tapi kita amalkan juga dengan hadis, buat ke mulut. Faham lagi? Soalan seterusnya. Orang yang hadir ke kuliah masjid surau dipanggil hadir masjid ilmu. Kalau orang yang dengar kuliah tapi dari rumah, peka surau dan like Facebook, masuk dalam hadir masjid tak? Dia kata kalau kita duduk dalam masjid gini, duduk dalam surau, duduk luar mari dalam masjid tak? Dikira duduk dalam majlis ilmu. Dah kalau orang tengok live di rumah, orang tengok TV je, YouTube saja, orang itu tidak dikira hadir majlis ilmu. Kena faham benda mana majlis. Dia ada perkataan jalasa. Tambah huruf ni. Tempat duduk, jalasa duduk. Majlis, nak jadi tempat duduk, Arab ni, dia pun min depan. Jadi majlis, tempat duduk. Berkumpul. Perbuatan tu nama sajadah, sujud. Nama tempat itu tempat orang pergi sujud, dia pun min depan jadi masjid. Okey?
Itu spelling Arab. Daripada jalasa, duduk. Nak jadikan tempat orang duduk-duduk, letak mim, majlisun. Tempat orang sujud sembahyang, sajadah. Buku mim depan, masjid. Jadi, apakah kelebihan? Kita hadir, dapat ilmu kita lain daripada yang orang tengok live, dah sama saja. Yang live pun dengar, sama dengan yang datang dalam majlis. Cuma kelebihan datang dalam majlis itu lebihlah. Mereka boleh iktikaf, boleh semayang, boleh solat berjemaah, boleh silaturahim. Itulah. Banyak lagi kelebihan. Tapi sekurang-kurangnya orang yang tengok live, mereka dapat ilmu. Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin. Ibnu Majah. Menuntut ilmu fardu atas orang Islam. Jadi mereka walaupun tak hadir, mereka tengok live. Atau rakaman. Live yang tertunggak dan sebagainya. Ilmu dapat tak? Dapat. Kalau majlis yang datang dalam majlis kita tentang semayang, dia tentang semayang sama je. Dan kadang-kadang dia dapat lebih ilmunya. Apa? Sebab dia tengok daripada awal pakai kaki, tak kedip. Orang yang datang dalam majlis hidup baik. Kecil. Faham lagi? Tak, contoh. Cuma kita melangkah ke masjid, melangkah ke musola. Kan ada janjian dalam hadis, setiap langkah itu mengkafarahkan dosa. Kita jumpa, kita bersalaman pula. Nabi kata, mami muslimah ini, ya taqiyani, payah tasawfahani, wubira lahumma ma taqaddama min dhanbi. Ma'lam yatafarraqah. Jika ada dua orang Islam bertemu keduanya, lalu berjabat tangan, buat tangan gini. Tadi mari jumpa buat gini. Jadi kita nak balik, kita buat gini pula. Contoh. Allah ampunkan dosa kedua-dua tuang tangan. Takkan dua tangan tuang saja. Di sana perani. Tidak bersehat untuk diri sedang. Faham lagi? Dua orang lah. Kedua-dua tu Allah ampunkan dosa. Bila tu ampun? Ampun. Selama belum yatafarraqa, sebelum selesai macam ni. Dia selesai dalam ni motor balik tangga jalan, kemudian dia motor balik tarik saya balik, habis dah keampunan dosa. Maksudnya dah 450 dosa aku. Faham lagi? Nanti banyak kelebihan nanti. Jadi kalau kita tidak ada kemampuan hadir, sepupuan kita sudah dengar live dan sebagainya, mereka sudah mendapat ilmu, dan orang yang niat nak cari ilmu itu datang rahmat di dalam hati mereka. Soalan seterusnya, apakah makna rukun qauli? Ramai orang yang tidak tahu. Rukun qauli. Rukun itu mana perkara yang kalau kita tak buat tak boleh. Contohnya kita dah rokok, dah sah maya. Walaupun kita baca Fatihah dah. Kita baca Fatihah 7 lagu. Atau kita takbir kuat sampai dengar di Turki. Takbir terang Malaysia ni di Turki dengar ni kuatnya. Dah sah juga. Kenapa? Dah rokok. Kerana rokok itu rukun sembahyang. Berarti makna rukun ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Rukun itulah perkara yang mesti ada untuk mengesahkan satu ibadat. Tak ada dia tak sah. Dan mana qauli al-lafzu minas saut, lapah yang mengeluarkan suara. Sekurang-kurang al-isma' bi nafsi, dengar di telinga sendiri. Ada berapa rukun qauli dalam sembahyang? Ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat dan tahiyat akhir, memberi salam. 5 ni mesti dengar di telinga. Sekurang-kurang Allah. Perlahan sah. Yang tak sah tak dengar. Itu bukan Fatihah. Fatihah wajib berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mesti bunyi. Berbunyi itu dipanggil qiraah. Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah yang orang yang lam yaqra, tidak qiraah. Faham lagi? Kedudukan jari kita dalam sujud macam mana? Kalau silap sah tak semayang. Ketika sujud, tidak wajib kita lipat jari. Tapi ramai orang salah faham. Dia kata wajib lipat masa duduk tahiyat. Masa duduk tak wajib lipat. Duduk tahiyat awal, kaki sunat lipat. Tegak tapak kaki kanan, sunat lipat. Duduk tahiyat akhir, tegak tapak kanan, sunat lipat. Bukan wajib. Yang wajib lipat begini ketika sujud sahaja.
Soalan seterusnya. Bagaimana kita nak ibadat istiqamah? Jangan buat banyak. Buat sikit. Buat sikit. Kita sebut astagfirullah 30 kali saya kata. Nah, baru dapat istiqamah. Ni bang 3,000. Nah, memang semangat 2 minggu. Lepas 2 minggu, 3 bodoh. Jadi sikit-sikit. Lepas tu tambah. 30, lepas 5 bulan dah, maintain 30, 50. Dan kita tidak jemu. Soalan seterusnya. Ada kawan kata, hidayah tak sampai lagi pada dia. Hidayah ni kena cari ke macam mana? Ada orang suruh semayang, dia kata tak apa, tak sampai hidayah. Hidayah tu mana petunjuk. Maksudnya orang tu tahu tak orang semayang ni orang yang selamat. Tahu lah, tahu dapat tak hidayah. Mu tahu tak semayang itu perintah Allah. Tahu lah, itu hidayah. Kena pergi hidayah tu mana dia? Surah ahli hidayah. Faham lagi? Mu tahu tak kalau dah semayang itu masuk neraka? Tahu hidayah tu. Orang macam ni dia tidak ada taufik. Sebab itulah kalau kita dengar orang berceramah, lah kali dia kata wabillahi hidayah wa taufik atau wabillahi taufik wa hidayah. Dengan Allah saja taufik dan hidayah. Dua benda yang berbeza tapi berkaitan. Hidayah makna nampak kebenaran jalan. Nampak kebaikan jalan. Taufik itu ada kekuatan untuk berjalan bersama-sama. Orang lagi ceramah, lagi kuliah, pasti kat rumah dia banyak-banyak untuk fikir betul kan. Dah ramai sangat. Dia tanya gimana lah. Pergi kat orang ceramah. Sedikit. Bagus. Tuan rumah tu yang tanya tu, dia tahu tak bagus pergi kuliah. Tahu tak? Gigi tak? Tak pergi tanya saja. Dia dapat hidayah tapi tidak ada taufik. Apa yang taufik? Kalau qudrah li ta'atillah. Tidak ada kekuatan Allah beri ke dia untuk taat bersama-sama melakukan perintah Allah. Nampak? Jadi semua orang ada hidayah. Orang yang tak ada hidayah. Faham lagi? Kekuatan dia tak ada untuk berjalan. Soalan seterusnya. Hukum isteri cakap kasar dengan suami. Tak apa kalau suami suka. Masalahnya suami suka isteri cakap kasar. Suka tak? Tak lah ni. Kerana apa? Kerana menyakitkan hati suami itu haram. Dia dengan ayah dia, dua anak. Ayah dia marah sangat kalau dia cakap bergaduh. Ayah dia kalau nak cakap dengan ayah, dia pesan anak-anak kena jekor ayah. Itu tak apa lah, tapi ada tak ayah dia tu. Faham lagi? Jadi kalau anak dia kau ayah ibu apa, sakit dah hati dua. Sakit di situ dosa. Allah kata wala tanharhuma, jangan mu jekor ibu apa. Kerana pada adat kebiasaan manusia yang normal, dia orang yang bawah pada dia, korok dia, anak cucu dia, tinggi suara dengan dia sakit hati. Jadi menyakitkan hati itu haram. Jadi tak boleh. Mereka sedekat darurat boleh kita tepik dengan laki kita. Contohnya ular mari ke belakang terus selit. Laki kita tak tahu. Duduk nyanda tangga terus selit mari ke belakang. Jadi bini duk trauma. Kalau tepik tak kata haram. Bini pun kata, apa? Ular. Mati. Mati dulu tu lagi. Itu silap. Darurat boleh dia kau. Biar nambung ular nambung. Hukum bela kucing dan kucing itu berak di rumah jiran. Boleh jika jiran tu suka. Dan jiran suka tak suka kan. Bila tak suka, tuan binatang mesti membersihkan kotoran pada permis orang. Itu fiqh syariat Islam. Faham? Kambing dia kabak atas rumah sebelah. Kabak atas kereta rumah sebelah. Kawan tu baru beli main lagi. Faham lagi? Dia pasti bawa pokok naka. Kambing dia dah oleh bawa pokok naka. Kami ropak, campur wiper 2 batang. 20 ya sebelah. Wajib tuang kami kaki. Kami tak dikati. Ini orang tu pergi beli pasal tani buat balik lah pokok bunga matahari jauh ingat nampak kemang ngepok 30 ya sepatu. Boleh kan pakok. Nampak kambing tu lalu ke depan bunyi kriah dia tu. Ladang semua bunga. Faham lagi palang mulut kambing tu. Maka 30 ya itu tuan kami wajib bayar. Faham lagi?
Wajib bayar. Jika tuan kami itu tak mau bayar, jadi zimah lekat hutang sampai mati. 30 jam bunga ni. Dan bila mati tuan kambing, tak boleh bagi saka. Kena cabut 30 jam dulu, bayar hutang kurang bunga matahari yang kambing dia sekor. Faham lagi? Baru boleh terekor. Sebab syarat sah terekor, bayar hutang agama, bijak dah bayar ni, kemudian hutang manusia. Baki baru terekor. Itu jaga boleh datang. Faham lagi? Hukum orang Islam turut serta dalam perkara agama orang kafir. Tak ada. Langsung dia hukum wali adil. Jangan kacau orang bukan Islam. Sebab tu dilarang orang Islam ni masuk dalam tempat ibadat orang kafir. Dia antara hikmahnya, kadang-kadang orang yang masuk, dia tak tahu ada orang kafir itu macam mana dengan berhala mereka. Dia masuk nyanyi-nyanyinya apa, buat goranya apa, sakit hati orang kafir jadi peperangan dan sebagainya. Lalu dilarang orang Islam itu masuk dalam berhala dan tempat-tempat berhala. Ada orang yang masuk diam tu okeylah. Kalau masuk nyanyi letak kaki tak berhala dan sebagainya, lepas tu dilarang orang Islam. Saya masuk tempat-tempat ibadat orang kafir. Kerana tak tahu bagaimana ada adabnya di dalam sana. Jadi nak menjaga mana keharmonian masyarakat, maka Islam melarang. Bab agama, jangan kata orang kafir biar diuruskan. Itu agama dia. Kita jangan kacau. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Yang bertiga 9. Saya seorang rider food panda. Nak hantar order kepada customer, order tersebut kena cancel disebabkan situasi customer yang tidak dapat dikesan. Apakah hukum kalau rider makan makanan tersebut? Kalau nak hantar kat kedai balik, ada tu tutup atau ada tak cadangan untuk buat makanan tersebut. Makanan apa? Makanan orang yang order dia bayar dah. Tapi dia tak ada, dia tak terima order. Rumah pun tak ada dan sebagainya. Maka benda begini, kalau kita pulangkan balik ke ofis kita, adakah dimakan atau dibiarkan rosak? Kalau dibiarkan rosak, boleh makan. Faham lagi? Tiba-tiba esok jumpa jual ni, maka wajib kena ganti balik. Macam kita jalan-jalan, jumpa ondel-ondel, sepupu jatuh berpok, jatuh tertidur. Takkan kita nak elang sahur. Nabi kata, arif haulah. Kalau mu jumpa barang jatuh, kena elangkan sahur. Itu maksudnya barang yang tidak berubah. Cicing, subang, gelang, baru sahur nak elang. Jadi ondel-ondel sahur. Jadi ondel-ondel jadi bovering. Faham lagi? Jadi bila tengok tak ada orang lagi, boleh makan ondel-ondel sepupu. Tiba-tiba 5 hari lepas tu kita baca dalam Facebook. Hari yang sangat menyedihkan, kehilangan ondel-ondel sepupu. Faham lagi? Dia ni rupanya. Kita PM dia. Minta halal dia tak halal. 3 jam kena bayar. Jadi kena bank 3 jam. Kerana kita telah makan. Soalan yang kedua sebelum akhir. Bolehlah kita lukis wajah Nabi? Haram, dosa besar. Kerana kita berdusta. Faham lagi? Dan wajah itu pula akan dipermain-mainkan oleh orang-orang yang tidak menghormati. Betul tak? Dia lukis muka Nabi, lepas tu ada orang kata boleh lukis. Lagi punah. Muka kita ada Nabi pun pernah lah kita. Faham lagi? Jadi apa? Jadi stiker je dia apa. Apa tak boleh kalau ni Nabi sungguh. Kalau dusta, terjemah tak boleh. Haram. Bagaimana Asyah menikah dengan Fir'aun? Asyah itu Islam. Fir'aun itu kafir. Apakah Asyah Fir'aun? Jadi pernikahan mereka itu bukanlah sama-sama Islam. Asyah itu menerima Islam. Menerima Tauhid. Selepas dia sudah menjadi isteri Fir'aun. Faham lagi? Soalan yang terakhir pada malam ini. Bolehkah kita mengambil barang yang kita jumpa di barang-barang tempat pembuangan sampah ni? Belum jawab ni. Dia kata jumpa kat tong sampah, boleh ambil jika barang itu pada walid memang orang buang. Yang tak boleh ambil barang itu walidnya orang tak buang. Orang panggil terbuang. Tak boleh ambil. Faham lagi?
Subang 2 betul, rata 3 orang. Adakah barang tu kau buang? Doa terbuang. Kita faham kan? Kau buang dia tu ada katil. Nampak cabut dah bagian bawah tu, ribu kat atas apa. Biasanya kau buang ke terbuang. Kau buang, boleh ambil. Faham lagi? Itu panggil hukum uruf. Urufnya ada adanya retak dia ni tambah lah tu. Tapi kalau biji sebebang. Nah, 50,000 ikat kereta, mudah lapuk. Orang buang. Buang warna 50,000. 300 pun bertetap nak orang beri. Ambil duit anak dan niat nak ganti balik. Boleh ketika perlu. Tapi jangan buat suka-suka hati. Barang binti anak tu berfaedah. Itu keperluan hajat saja. Suami suka bohong, suka cakap sok. Isteri sangat memahami. Sering pura-pura dalam hati. Allah dia yang tahu. Kena sabar. Kerana suami isteri itu penasihat. Dia dapat suami kaki pelawak cakap. Ini. Nampak tak? Dia orang yang kalau pelawak tu kita. Kita ni ada pelawak. Siapa sini tak rajin pelawak? Saya kat tangan. Aku nak selfie dengan dia. Tak ada tak. Tapi jangan selalu pelawak. Selalu pelawak tu sampai Allah panggil dia kata bom. Kalau orang yang lebong sikit dia biasa dah tu. Tapi kalau asal cakap lebong, orang panggil pokok. Faham lagi? Dengar winai orang tak pokok lagi. Nampak tak? Dia tak duduk dia lebong dah. Tapi jangan. Tapi dia dapat suami suka berbohong. Jadi tak salah suami, salah isteri. Siapa suruh nikah dengan dia? Lagi, kenapa budak cek dulu? Kita beli kasut, lepas tu balik pakai ketak mati. Allah habis, kok belakang. Salah kasut ke salah mu? Salah mu? Dia budak teh. Budak teh dah masa kita tengok kenang dulu. Lepas tu kita tengok orang lelaki kalau dia masuk meminang kita apa semua. Jangan tengok muka, jangan tengok kereta. Kita kok bertam ibu. Apa ibu? Tengok Honda Civic, Honda City orang minta lalu naik gerak atau naik mau. Faham? Ni cakap lebong, cakap so dan sebagainya. Cek molek suami kita kan. Walaupun kenal dah kala kasut, masuk lu jadah. Ketik kasut kedau. Tanya orang. Ni orang ni kerja sini jumpa majikan dia, pengaruh lah, manager lah. Ni kenal ni orang ni ada kerja sini sungguh. Dia kata dia main bergawas yang ada kerja tapi jaga. Tahu. Cek dulu baru nikah. Sebab apa? Sebab suami. Kalau kawan tak apa. Kawan, salah kawan dalam grup WhatsApp boleh lagu. Boleh remove friend. Lagi. Betul tak? Boleh block, boleh ban. Dan kalau nikah tak? Boleh block. Cek molek tu. Jadi kalau dah begini dan nasib jadi bubur, nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu besar. Abang ada raya jadi dia pelawak orang malu kita. Apa orang banyak dah kau baca apa laki mumpai pelawak kat cakap. Jadi segang kita. Nasihat gitu. Orang suka pelawak ni yang kelakar dia. Tidak betul orang tahu dah dia pelawak. Dia ingat orang tahu. Orang awak tak orang masak siap. Padahal tak ada apa pelawak. So situ siang dia. Orang yang selalu berbohong, sekali dua berbohong orang tak cang. Faham tak? Tapi kalau sama-sama orang kata takak tak? Takak tak? Dan orang tahu tak? Ramai orang tahu bapak dia ni menipu. Dan yang sedihnya dia tak tahu. Bahasanya orang sudah tahu dia tu bapak menipu. Orang tu nyanyi. Dia duduk gaya lagi. Padahal orang tahu dah. Tahu mengapa bapak menipu. Dia kau sikat rambut, mandi, kemah apa semua. Tunggu rumah tengok bapak menipu. Siang dia. Itulah sampaikan berita itu kepada bapak-bapak penipu. Supaya berhentilah menipu. Kerana apa? Kerana yang paling kelakar, tu orang tahu belaka dah menipu dan mengingat orang tak tahu. Soalan yang terakhir pada malam ini. Tadi akhir dah, dia nak balik tu. Ini yang sebenarnya akhir lah. Hakikatul akhir habuna. Orang yang berubah pergi ke tukang sihir, adakah haram? Baik. Dengar baik-baik. Sihir haram dan tidak jauh daripada syirik dan kafir.
Percaya kepada kekuatan kuasa syaitan. Sihir ni syaitan lah. Anak iblis lah. Boleh memberi manfaat dalam mudarat, itu syirik namanya. Kita ni Islam, agama tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Maksud tauhid, mensatukan. Semua satu saja. Jadi Tuhan satu saja. Allah. Yang menyeluruhkan sakit Allah. Yang menyembuhkan Allah. Yang menjamin rezeki Allah. Yang beri rezeki Allah. Yang beri manfaat Allah. Menolak mudarat Allah. Tak ada orang cuma Allah. Yang jamin masa depan kita dan anak-anak Allah. Yang menghidup Allah, mematikan Allah. Yang mencabut nyawa, yang mematikan, walaupun yang mencabut nyawa itu malakul maut, yang mematikan itu Allah. Semua Allah subhanahu satu. Tapi kalau ada lain yang boleh yakin, boleh memberi manfaat dan mudarat, dia sudah menduakan ketuhanan. Ada ni. Sebab tu Nabi kata, man atakahina lam tuqbal salatahu arba'ina yawman. Siapa yang pergi kepada Tok Bomo yang sihir. Tok Bomo biasa tak apalah, pak jenis sihir. Jenis kain. Kain ni sihir atau jenis ramal. Ramal nasib. Tidak diterima semayangnya 40 hari. Tu dia tak percaya. Dia cuma pergi. Ra'i kawan-kawan. Macam ni, tengok berapa. Dia pergi attack. Tidak yakin. Tidak percaya. Pergi saja. Duduklah majlis je. Tak tengok. 40 hari tak terima semayang. Imam Nawawi kata 40 hari ni dia wajib sembahyang juga walaupun tak terima. Dan akhirat lepas daripada tuntutan kewajipan sembahyang. Syarat kena buat juga 40 hari. Tapi pahala tak tahu. Orang yang pergi buat, Tok Umar kata gini, balik ni mu tanam dia ni bawah rumah dia. Mu tanam besi ni kat kedai dia ini. Faham lagi? 3 hari tutup adat. Orang masuklah kedai. Hari 3. Contoh. Dia pun balik, dia tanam. Pun bagi kita orang. Contoh, dia ikut coba umur tukar sihir tu suruh. Jadi hari pertama orang masuk gila kedai. Dia percaya tak ke sihir? Percaya tak? Doa. Hari kedua orang masuk lagi lah kedai. Beli melalui dia. Dia percaya tak dia ke sihir tu? Doa. Hari ketiga lalu seorang masuk. Dari pagi 4 petang. Yakin tak dia? Situ jadi kafir. Batu Nabi sambung hadis. Nampak? Fa'in saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka bila dia telah yakin dengan sihir itu, dia telah kafir dengan Al-Quran yang turun atas Nabi Muhammad. Faham lagi? Dia nyanyi, dah main-main sihir. Dia seronoklah sihir orang, kena orang, sakit orang dan sebagainya tak. Dia sudah keluar daripada Islam. Jika dia yakin sihir itu boleh memberi manfaat atau mudarat. Biasanya yang kena orang ni digunakan orang tukang sihir, orang yang dia nak kena itu berlaku sakit dan sebagainya, dia yakin dengan Allah ke masa tu ke yakin dengan tukang sihir? Faqad kafara, dia telah menjadikan kafir, telah kufur Allah. Mudah-mudahan kalau tidak banyak sedikit kita dapat ambil pengajaran daripada majlis kita pada malam ini. Allahumma fa'alna ma'adam tanalimna bima yanfa'una rabbana atina ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tulah dulu. Ini tak ada untuk simpanan kita. Hari Jumaat ada dah sekarang di Silau. InsyaAllah. Sebab kita ni baru dapat maklumat. Assalamualaikum. Boleh tak masuk sembahyang? Boleh. Boleh ya, sembahyang bawah dah. Ya, sembahyang bawah. Surau Asy-Syakirin, Kuala Terengganu. Lumayan segan ni dah semua lalu.
Mayang. Solat. Solat. As-salat. Normal temperature.